Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Tak ada yang kena Covid ni? Ada no? Ada jemaah lah ni. Kena? Sihat? Oh, tapi dah cucuk 2 dos. Dah. Imam kena no? Kena Covid. Kena Covid dah. Haji Rahim kena kan? Haji Rahim kena kan? Siapa? Jemaah yang mana satu? Cikgu Latif pun. Umur apa umur? Muda lagi tu. Meninggal kat mana? Oh, rumah dia kat mana rumah dia? Oh, dia ada main kuliah tak? Ada Yang mana satu? Saya pernah tengok muka kot dia tu. Tak apalah tuan-tuan, bahagian masing-masing. Tuan-tuan dalam ni tak ada yang kena tu. Alhamdulillah lah. Tak ada. Rezeki masing-masing lah tuan-tuan. Ada yang kena? Ada? Tak ada. Saya sebut dekat semalam Masjid Sungai Duri, saya keluarga saya ramai kena lah. Ayah, mak, kakak 2 orang, abang seorang, kak ipar seorang, abang ipar seorang, adik ramai. Adik 4 orang kena. Adik 4 orang kena. Anak saudara punya ramai, saya pun tak tahu berapa ramai kena. Saya yang tak kena, saya duduk masjid tinggi tuan-tuan. Tapi alhamdulillah lah tuan-tuan, kita ikhtiar lah. Tuan-tuan ambil vaksin, kita tuan-tuan tak ambil kono. Ikhtiar lah tuan-tuan lah. Kita ikhtiar. Jadi saya tengok yang mana vaksin lah. Alhamdulillah lah semua tuan-tuan, semua dah selamat dah tuan-tuan. Untuk keluarga saya semua dah okey. Cuma adik saya seorang lah, dia tu EQU, jadi dia kesan dia teruk sikit lah. Dia ada kat rumah tapi dia tak apa larat lah. Tapi dia kuman tu mati dah, tak sebar dah kesan. Yang lain semua sihat walafiat lah, tak ada apa dah. Jadi keluarga saya dia kata semua dah vaksin lah. Cuma kakak saya dia baru 1 dos, 2 orang AstraZeneca, jadi kesan dia teruk lah sikit. Jadi tuan-tuan, kita usaha lah. Ayah saya tu masa kena Covid tu, saya ingatkan tak ada dah tuan-tuan. Sebab Covid banyak orang muda pun mati, umur 21, 25, 27 ramai mati. Jadi tuan-tuan, masa sebelum ayah saya kena tu di Kuala Kurau, budak 21 mati. 21. Ayah saya umur 69. Ada kecil manis, ada darah tinggi. Macam-macam lah tuan-tuan. Ada gout, ada jangkitan paru-paru, pneumonia, macam-macam. Kena Covid pula. Saya masa malam ayah masuk ICU, taping tu saya termenung lah. Ada lagi ke sempat jumpa. Tapi ayah saya, kita sembang sebab lah. Dia ambil Pfizer beberapa bulan lepas. Hakikatnya Allah lah tuan-tuan. Kita macam anak kita lapang lah, kita mesti kata hang makan ke belum, betul tak? Walaupun kita tahu yang mengenyangkan siapa tuan-tuan? Yang kat Allah. Kita sembang sebab manusia. Tuan-tuan duduk rumah, belaga jalan-jalan, kepala belaga pintu, bengkak. Orang pergi ziarah tuan-tuan kat rumah pasal haji kepala bengkak. Tuan-tuan jawab apa? Belaga pintu, betul tak? Walaupun kita tahu
yang menjadikan kesan akibat Allah. Betul tak? Tapi kita manusia sembang sebab. Jadi tuan ayah saya alhamdulillah sembuh dah tuan-tuan. Saya ingatkan Nabi lah. Tengok oksigen lah. Oksigen dia turun sampai 90 ya. Tak sampai lah. Paling kurang pun 89. Itu dia okey balik tuan-tuan. Kita sembang sebab. Ada seorang ustaz di Teluk Medan tu. Adik-beradik dia ramai di Pulau Pinang. Saya tak ingat belah mana tu. Belah Matang Poh kot. Di Pulau Pinang tu. Mereka ramai dalam keluarga tu. Semua dah vaksin. Tapi ada 2 orang yang anti vaksin. Dan dua-dua tu mati. Ini sembang sebab lah tuan-tuan. Yalah tuan-tuan tak makan sebulan dia sebab matilah tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Itu sebab tuan-tuan. Walaupun yang matikan Allah, tapi sebab kita memang sebab. Ya Ustaz Abdullah Khairi, tuan-tuan kena tengok tu Ustaz Abdullah Khairi. Kat kampung dia tu kan, 4 beranak anti vaksin. Ayah dia tak mau vaksin, Ustaz Abdullah Khairi pujuk. Ada tuan-tuan tengok video dia kan, pujuk. Dah masuk kat pusat tu tak mau, ada babi pula dah. Dah mufti seluruh Malaysia kata tak ada, pakar dah tak ada. Ni mana dapat maklumat ni? Pandai pada doktor tuan-tuan. Kalaulah sekadar baca Facebook GPMC dah pandai pada doktor tuan-tuan. Tak payah mengaji medik lah tuan-tuan. Baca Facebook jadi tuan-tuan tengok Salah Khairi, bapa dia cucuk vaksin. Anak dia 4 orang tak bagi ayah dia cucuk. 4 mati. Ada di kampung Salah Khairi 4 mati. Kita sembang sebab yang matikan Allah, tapi kita manusia kita kena berusaha. Yang bagi rezeki siapa tuan-tuan? Allah kan. Tapi kena usaha tak tuan-tuan? Kena. Kita kalau anak duduk rumah tak buat apa, kita kata hampirlah kerja cari rezeki. Takkanlah anak kita kata kita ayah ni syirik. Bagi rezeki tu Allah, bukan kerja. Memanglah. Tapi hang kenalah usaha. Yang bagi sembuh kita boleh selamat pada Covid ni Allah, betul. Vaksin tu usaha. Sekadar mana yang kita boleh. Okey tuan-tuan. Tak apalah saya sentuh sikit lah tuan-tuan. Kita harap negara kita pun dah, saya tengok dah tak ada sekatan lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi mana-mana lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh keliling Malaysia lah. Tapi tuan-tuan jaga-jaga lah. Yang mana yang tak cucuk tu lah. Kalau tuan-tuan berhenti di RNR, kadang-kadang polis rela dia buat spot check secara rawak lah tuan-tuan. Random. Jadi tuan-tuan berhati-hatilah. Jadi saya pun cucuk tuan-tuan. Heran apa? Betul tak? Bukan ada apa pun. Tak ada apa pun tuan-tuan. Betul tak? Kau tuan-tuan takut sangat cucuk tuan-tuan? Tak ada apa pun tuan-tuan. Okey tuan-tuan, tak apalah. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Tuan ingat tak? Lama dah ni. Kita terakhir hari tu kita buat online. Online pun saya tengok tak ada orang sangat tuan-tuan tu. Saya buat masing-masing nak buka Facebook pun segan sikit nak main Facebook. Jadi saya ingat kita berhenti hari tu di Isra' dan Mi'raj tuan-tuan. Muka surat jadi kita baca sikit lah tuan-tuan tentang Isra' dan Mi'raj. Okay, kita kena ikut SOP lah tuan-tuan. Masuk isyak terus berhenti kan. Masih lagi macam tu kan. So isyak kita berhenti terus. Baik, jadi kita berada di muka surat 140 Isra' dan Mi'raj. Imam tanda di situ imam. Betul tak imam tu? Imam tanda lah di mana imam? Situ Baik, kita tengok cerita Isra' dan Mi'raj. Saya cuba habiskan malam ni tuan-tuan secara kasar lah. Isra' dan Mi'raj. Jadi seperti mana yang kita dah bincang sebelum ni, sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj, Rasulullah ditimpa 2 ujian yang sangat besar. Bukan 2, 3 sebenarnya. Yang sangat besar dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, meninggalnya Abu Talib. Abu Talib meninggal dalam keadaan kufur. Walaupun ada orang yang mengatakan mungkin di Islam, pandangan ni susah tuan-tuan. Tuan-tuan yang mengaji hadis, mengaji akidah, malah Imam Ibrahim Al-Baijuri. Siapa Ibrahim Baijuri? Imam Ibrahim Baijuri ni ulama besar di Al-Azhar yang karang kitab Jawharut Tauhid. Jawrah At-Tauhid. Jawrah At-Tauhid ni karangan Ibrahim Baijuri. Dia sebut dalam tu memang ada pandangan tentang Abu Talib, tapi yang sahih dia meninggal dalam keadaan kufur. Malah hadis banyak tuan-tuan. Riwayat Imam Muslim yang menceritakan, Imam Bukhari yang mana dia meninggal dalam keadaan kufur. Rasulullah suruh dia masuk Islam, dia tak mau. Sebab tuan-tuan kena beza lah, mengetahui dan mengakui lain. Boleh dikatakan orang Yahudi dia pun tahu tak Rasulullah tu Nabi? Dia pun tahu. Tapi kenapa dia berkufur? Dia beza tuan-tuan. Bukan makna tahu itu Islam tak. Dia kena mengakui.
Kalau dalam kitab Faridatul Faraid, apa makna mengakui ni? Dia kena apa? Dia kena menerima dan mengikut. Itu makna dia. Dalam hati dia. Mengakui dia. Orang Yahudi, Quran sebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi ni kenal Rasulullah macam kenal anak dia. Tapi dia tak beriman pun. Hati dia pun tak nak mengakui, tak nak menerima, tak nak mengikut. Pasal apa? Sebab bukan daripada bangsa dia pun, bangsa Arab. Sama Abu Talib. Dia tahu anak saudara dia tu. Tapi bila nak masuk Islam ni, satu keaiban besar. Sebab bagi bangsa Arab, menyembah berhala ini satu kehormatan. Ini nenek moyang. Sebab tu bila Rasulullah pujuk Abu Talib kata, hatta la yaqulan nas anna Abu Talib apa? Ghaira dinah. Supaya manusia tak kata nanti aku dah mati, orang pakai duk kata aku belakang, Abu Talib dia dah keluar agama. Dia rasa malu walaupun dia dah mati. Hati dia tak mau iktiraf. Saya tahu ada pandangan yang mengatakan mungkin dia Islam, tapi pandangan ni jauh lah tuan-tuan. Tuan-tuan yang baca kitab sirah, baca hadis, baca kitab tauhid, ada pandangan begitu, tapi pandangan ni memang dhaif, sedaif-dhaifnya lah tuan-tuan. Jelas bercanggah dengan hadis. Jadi Abu Talib ni mati dalam keadaan kufur. Tu Rasulullah sedih. Dan malah ayat Quran pun sebutkan Rasulullah nak minta ampun, Allah Ta'ala tak bagi. Malah sebut dalam apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak boleh memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Allah Ta'ala lah bagi hidayah pada siapa yang kehendaki. Kenapa Abu Talib tak dapat hidayah tuan-tuan? Sayyidina Umar radhiyallahu an kuat mentang Rasulullah kan. Dapat hidayah pula. Kenapa Abu Talib tak dapat? Pasal apa tuan-tuan? Saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu. Lama dah kita tak jumpa. Orang tanya saya di satu masjid, Ustaz, ni imam tanya, dia kata dia imam tua dah, umur 70 lebih. Dia ajak kawan-kawan dia yang sebaya lah dalam kampung tu, umur 60, 70. Dia kata dah tua main dalam masjid mengaji. Kawan-kawan dia ni yang umur 70 ni kata apa kat dia? Aku ni bukan tak nak mengaji, bukan tak mau sembahyang, tak ada hidayah. Allah tak bagi aku hidayah. Bukan salah aku. Imam ke imam tu kata, macam mana saya nak jawab Ustaz? Ni member dia umur 70, semayang tak, duduk kedai lepak, kedai kopi macam tu, dah 70 lah. Kata bukan aku tak nak semayang, pasal tak ada hidayah. Ada hidayah aku semayang, tapi tak ada. Macam Abu Talib. Padahal Abu Talib ni tolong Rasulullah, betul tak? Daripada umur Rasulullah 8 tahun sampai umur Rasulullah 50 tahun, lebih kurang 42 tahun baginda Nabi SAW di bawah perlindungan Abu Talib. Malah Abu Talib sayang Rasulullah lebih pada anak-anak dia. Sayang. Ketika mana kena pulau selama 3 tahun, Abu Talib bersama dengan Rasulullah SAW. Kadang-kadang ubah tempat tidur, takut orang main bunuh Rasulullah SAW. Pasal apa dia tak dapat? Tengok tuan-tuan. Ada saya sebut tuan-tuan sebelum ni. Kerana manusia itu Allah Ta'ala jadikan bagi manusia itu pilihan, kehendak pilihan. Sayyidina Umar radhiyallahu an dia sesat pada permulaan dan dia mentang Nabi. Pasal apa? Pasal dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia lawan Rasulullah pasal dia tak tahu. Sebab tu bila dia dapat hidayah baca surah Taha tu kan, dia masuk Islam, dia ajak Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, kita betul dan orang kafir itu salah. Sekarang kita perang. Dia ajak perang tu. Pasal dulu dia tak tahu. Ada orang yang menentang pasal dia tak tahu. Orang Yahudi lagi lah. Orang Yahudi ni kenal sungguh Rasulullah tu. Kenal. Jangan kata Yahudi, iblis tuan-tuan. Iblis. Dia syurga pun pernah masuk iblis tu. Dia tahu dia sesat. Dia tahu sungguh. Malah dia ada berdialog dengan Allah dalam Quran kan. Tapi hati tu tak mau. Manusia ni dia ada sikap, pilihan dia. Kenapa Abu Talib tak dapat? Kenapa Firaun? Sebelum kita tengok pada Abu Talib, Firaun ni jasa dia besar kan, jaga Nabi Musa kan, sampai besar dengan apa? Penuh kemewahan dan kesenangan. Besar jasa Firaun tu. Kenapa sampai sudah tak beriman? Pasal apa? Tak mau. Pasal dia tak mau. Tu sebab disebut dalam Quran, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Ta'ala tahu siapa yang nak hidayah. Ada orang nak, ada orang tak mau. Manusia ada pilihan. Siapa yang memang tak mau, tak dapat. Sama macam tadi lah.
Dia tak main masjid pasal dia tak dapat hidayah. Macam mana nak jawab tuan-tuan? Kalau hang nak, hang mailah cari. Betul tak tuan-tuan? Itu tanda hang nak barulah dapat. Kita ada member, kita fikir sawit, member kita duduk bawah pokok tak kait pun. Kita hang nak dak buah ni, aku nak, tapi dia tak turun-turun. Lah, ambil lah galah pikait. Hang nak hidayah mainlah masjid, mengaji, baca Quran, kawan dengan orang yang soleh. Dapatlah hidayah, hang tak mau. Kena usaha tuan-tuan. Tu Quran sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha di jalan kami bagi dia petunjuk. Okey tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua, meninggalnya Khadijah yang Rasulullah sayang kan, binti Khuwailid. Rasulullah sayang dia, meninggal Khadijah. Jadi Rasulullah sedih. Kemudian kejadian yang ketiga yang paling dahsyat dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah lebih dahsyat daripada kejadian Uhud. Uhud ni Rasulullah sangat sedih sebab syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib kan. Tapi ada kejadian yang lebih dahsyat, iaitu di Taif. Kita bincanglah, yang kena baling batu kan. Dan Rasulullah berjalan, berlari tuan-tuan, dengan Zaid bin Harisah, kena lempak batu. Kepala Zaid berdarah habis pasal tahan batu. Satu batu kena di buku lali Rasulullah, diurat. Maka Rasulullah berlari dalam keadaan kasut dipenuhi darah. Dahsyat. Ini hari yang paling dahsyat. Sejauh 5 km tuan-tuan, 5 km lebih kurang, kena hambat dengan batu. Kiri kanan mereka duduk, mereka maki macam-macam, lempak batu. Ini kejadian yang ketiga. Jadi Rasulullah sedih tuan, sedih sesedihnya. Maka Allah anugerahkan pada Rasulullah Isra dan Mi'raj. Kita baca tuan-tuan, kita cuba habiskan dalam satu muka lebih kan tuan-tuan. Baik, kita tengok Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin. Kata pengarang, fasa terakhir kehidupan Nabi di Mekah yang dilalui baginda di antara dua situasi, baik dan buruk. Baik dan buruk. Takdir Allah tuan-tuan, kita ada belajar kan, dia ada syarrihi, khairihi wa syarrihi. Tidak, beriman dengan ketentuan Allah, baik dan buruk. Baik ini dalam pandangan kita tuan-tuan, buruk ni juga dalam pandangan kita. Adapun pada hakikatnya segala ketentuan Allah ada kebaikan di sebaliknya. Nah, seperti mana orang ni lah, orang kecil manis nak kena potong kaki. Bagi orang kecil manis tak elok lah potong kaki, betul tak? Tapi pada hakikatnya doktor saja potong ke? Bukan. Tak nak bagi kuman tu merebak masuk dalam darah, lagi senang mati. Betul tak? Kesan dia macam tak elok, tapi di sebaliknya untuk elok lah. Untuk elok lah. Segala ketentuan Allah baik buruk dalam pandangan kita, di sebaliknya terdapat banyak kebaikan kalau kita sabar dan kita memahami hakikat ketentuan Allah. Baik, kemudian yang amat keterlaluan itu iaitu kejayaan beransur-ansur dan pendasan berterusan. Jadi nampak ada kejayaan sedikit-sedikit dan kekejaman yang berterusan. Bagaimanapun cahaya harapan mula kelihatan samar-samar jauh di ufuk. Ada cahaya sikit. Dalam kegelapan ni tuan-tuan dah macam teruk, di ujung tu macam ada cahaya. Hidup memang macam tu lah tuan. Susah lagu mana pun mesti ada jalan keluar. Pada akhirnya menjadi kenyataan apabila Nabi melakukan perjalanan malam ke Baitul Maqdis dan seterusnya menembusi berapa lapisan langit. Isra' Mi'raj. Tentang ketepatan tarikh masih lagi kontroversi dan tiada kata sepakat di kalangan para perawi. Namun ramai ahli fiqh bersetuju meletakkan satu tarikh di antara 16 ke 12 bulan. Ini pandangan yang paling kuat 16 ke 12 bulan sebelum hijrah. Bukan 27 Rejab tuan-tuan. Tapi tak apalah kita kata 27 Rejab tu. Salah satu riwayat mengatakan 27 Rejab pada 10 tahun ke-10 kenabian kan, ada sebut. Tapi kalau ikut buku ni dan ramai pengkaji kata bukan. Dia dalam 16 ke 12 bulan sebelum hijrah. Ala kulli hal bab tarikh ni tak apa tuan-tuan. Yang penting kita beriman peristiwa tu berlaku. Sebab zaman Rasulullah ni tidaklah bila berlaku sahabat terus catat. Sebab apa? Pada zaman Rasulullah pun belum ada sistem tahun, betul tak? Zaman Sayyidina Umar baru ada sistem tahun berdasarkan tahun hijrah. Ke Madinah, di bawah iaitu perincian paling unggul tentang peristiwa mukjizat yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Qayyim. Baik, jasad di sini kita sambung, betul tak? Jasad pesuruh Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa daripada masjid suci di Mekah ke sebuah masjid jauh di Baitul Maqdis menaiki burak dengan ditemani oleh malaikat Jibril. Jarak dia tuan-tuan daripada Mekah ke Baitul Maqdis, kalau tuan-tuan tengok Google Maps sekarang tuan-tuan, Google Maps kan, tuan-tuan buka Google, tengok Google Maps tu, jarak dia 1470. Itu Google Maps tuan-tuan, jenis straight punya jalan. Kalau jenis bengkok-bengkok lagi jauh lah tuan-tuan. Ini straight.
Mekah, Baitul Maqdis 1470.3 km. Kalau jalan straight macam tu, kod Google Map. Nah, lintas habis gunung gandang apa semua. Tapi kalau guna jalan biasa, mungkin boleh pergi sampai 1800, boleh mungkin dekat sampai 2000. Jauh dia. Baik. Tiba di sana, Jibril turun menambatkan hewan itu, lalu memohon masuk ke masjid dan seterusnya membawa Nabi bersolat. Jadi burak ni menunjukkan burak adalah haiwan, tuan-tuan. Sebab saya ada pernah dengar satu kuliah ustaz, adalah ustaz tu, dia cerita burak ni, dia kata bukan haiwan. Kepercayaan yang mengatakan burak adalah haiwan adalah kepercayaan yang khurafat, sedangkan dalam hadis sebut haiwan. Malah ustaz ni kata kemungkinan burak ni sebuah alat yang canggih, umpama UFO. UFO, tuan-tuan. Ini saya ingat, janganlah kita terlalu orang panggil apa, pelik sangat lah, tuan-tuan. Haiwan lah, tuan-tuan, tapi haiwan syurga lah. Yang khurafatnya bila kita pergi reka lukis kan, ada orang lukis, tuan-tuan pergi di India, Pakistan, ada dia pelukis burak ni kepala macam orang perempuan, kuda kepala perempuan. Katanya ni burak yang rindu pada Nabi. Itu memang khurafat lah, tuan-tuan. Burak ni haiwan di syurga. Macam mana rupa dia, mana tahu. Baik, kemudian jadi Jibril tambat ya, tambat, kemudian masuk masjid dan seterusnya membawa semayang. Dan sebagai riwayat sebutkan semayang ni belakang Rasulullah ada ruh segala Nabi dan Rasul. Betul tak? Ruh Nabi dan Rasul. Selepas itu Jibril membawa baginda menaiki langit dengan menunggang haiwan yang sama. Yang ni saya pelik sikit. Kalau dalam kitab-kitab lain dia kata bukan menunggang haiwan, naik Mi'raj. Ini saya agak keliru sikit lah, tuan-tuan. Dalam kitab sama tu, ada kitab yang lain. Tuan-tuan, kitab yang sama? 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 Sama. Dia kalau dalam kitab-kitab lain bukan naik burak tambat situ. Dia naik Mi'raj. Turun baru dia naik balik. Saya tak tahu bagaimana, dan saya tak sempat nak tengok, tuan-tuan, dalam terjemahan yang lain. Jadi burak naik ke Mi'raj bukan naik burak. Naik ke atas dia naik Mi'raj. Mi'raj itu apa? Mi'raj maksud dia tangga, tuan-tuan. Mi'raj itu tangga yang digunakan oleh baginda Nabi SAW untuk naik. Dan tangga ni daripada syurga turun. Kita sekarang ni, tuan-tuan, duduk di dunia, syurga dah ada ke belum? Dah ada kan? Syurga dah ada dah. Neraka pun dah ada dah. Sebab tu dulu kita punya ayah iaitu Nabi Adam AS kan dia duduk dalam syurga. Kemudian diturunkan, syurga dah ada. Dan tuan-tuan pun mengaji tauhid kan? Ada ustaz mengajar tauhid Tuan-tuan baca kitab apa, tuan-tuan, tauhid di sini? Kitab apa? Tak ingat? Dalam kitab tauhid dia ada sebutkan ada 7 benda yang mana kiamat nanti tak hancur. Betul tak? Ada 7 benda yang tak hancur hari kiamat nanti. Allah Ta'ala jaga. Nanti dah tiupan sangkakala, hancur habis semua, langit bumi hancur. Tapi 7 ni Allah Ta'ala jaga. Ada kan? Antaranya arash, kursi, lauh mahfuz, kolam pen kan, yang tulis. Lauh mahfuz ni ditulis segala takdir Allah. Kolam tu yang menulis. Kemudian arash, kursi. Lagi apa, tuan-tuan? Syurga. Betul tak? Syurga lagi. Dan neraka. Ini tak hancur, tuan-tuan. Allah Ta'ala pelihara. Syurga dah ada, neraka dah ada. Syurga dah ada dah. Jadi tangga ni turun daripada syurga. Cumanya, tuan-tuan, mampu ke kita nak cari syurga, tuan-tuan, kalau kita ada alat canggih lah. Kita tengoklah ni orang dah sampai ke Marih, tuan-tuan. Marih tu jarak dia dengan bumi 600 juta kilometer. 600 juta kilometer. Tapi China pun dah sampai, NASA pun dah sampai. Malah di sekarang tak silap saya ada 2 alat kan, China dengan NASA punya. Dia menjelajah Marih dan dia hantar secara direct, tuan-tuan, gambar-gambar dan video. Dan tuan-tuan, NASA tu upload di YouTube, tuan-tuan boleh tengok bagaimana suasana di Marih yang 600 juta kilometer. Itu baru Marih, tuan-tuan. Ini kecil, ni jauh lagi, tuan-tuan. Wallahu alam di mana syurga. Tapi dah ada. Okey. Kemudian apabila tiba di langit pertama, Jibril meminta malaikat yang mengawal pintu langit agar membukanya.
Maksud dia, kita takkan boleh lepas langit yang pertama pun tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ada malaikat jaga. Kalau dalam hadis disebut jelas kan, dia tanya kan, siapa bersamamu? Muhammad adakah dia telah diutuskan? Baru dia berbuka. Makna dia canggih lagu mana pun kita ada kemampuan tuan-tuan nak melepasi langit pertama, kena ada malaikat yang buka pintu dia. Tidak tak lepas. Jadi buka pintu dia. Apabila pintu terbuka, kelihatan Nabi Adam, moyang seluruh manusia. Nabi Adam alaihi salam. Nabi SAW beri salam dan Adam pun mengalu-alukan ketibaannya serta melahirkan kepercayaan kepada kerasulannya. Ma'iktiraf tuan-tuan. Itu lebih tepat tuan-tuan. Ma'iktiraf kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita tahu tuan-tuan, saya sebut kat tuan-tuan, Rasulullah kan sedih. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan apa? Kecewa tuan-tuan. Dalam keadaan apa? Jiwa yang apa? Sangat resah tuan-tuan. Ini manusia tuan-tuan, lumrah tuan-tuan. Sebab baginda Nabi SAW itu manusia tuan-tuan. Jadi bila nama je manusia, ada perasaan sedih, kecewa dan sebagainya. Dan Quran pun sebut innahu la na'lamu innahu la yahzunka alladhi yaqulun. Sungguhnya kami mengetahui apa yang orang kafir kata kat baginda Nabi SAW, menyedihkan hati Nabi. Sedih sebab Rasulullah manusia. Jadi ada perasaan sedih tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam bahasa Arab dia tuan-tuan, hadis ni dalam bahasa Arab, bila buka langit yang pertama tu, apa kata Nabi-Nabi? Boleh kata kata-katanya sama tuan-tuan. Bagi semangat pada Nabi SAW. Kat dunia ni tuan-tuan, Taif dia pun hentam, di Mekah pun orang kata macam-macam. Tapi bila di langit pertama tuan-tuan jumpa Nabi Adam, Nabi Adam kata apa? Marhaban kan, selamat datang Nabi Saleh, Nabi yang baik, wabni Saleh, dan anak yang soleh. Bagi semangat tuan-tuan pada baginda Nabi SAW. Baik. Kemudian baginda juga menyaksikan roh para syuhada di sebelah kanan dan mereka yang sengsara di sebelah kiri. Nabi Adam duduk tuan-tuan, roh orang yang ahli syurga berada di sebelah kanan, roh orang yang ahli neraka berada di sebelah kiri. Jadi tuan-tuan, macam mana roh ni tuan-tuan? Kalau kita baca tentang roh orang yang beriman ni ada kat mana sebenarnya? Isu yang sangat rumit tuan-tuan. Sebab roh ni tuan-tuan, roh saja pun tuan-tuan tak boleh guna konsep space and time. Masa dan ruang kan. Konsep ni tak berguna pada roh. Pasal roh ni satu makhluk yang Quran pun sebut, jangan bincang pasal roh. Wa yas'alunaka 'anil ruh, dia bertanya tentang roh. Qulir ruh min amri rabbi, katakan roh daripada urusan Tuhanmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan manusia ni tak diberikan ilmu melainkan sikit. Bab roh pun tuan-tuan, konsep masa dan tempat tuan-tuan tak boleh kiaskan dengan roh. Roh ni lain. Sebab bila kita baca dalam Quran, di dalam hadis, di mana ruh orang yang beriman, di mana ruh orang yang baik dan jahat. Ada kan dalam surah Mutaffifin, kalla innal kitabal abrar lafi illiyin. Yang mana apa? Kitab al-abrar ataupun ruh-ruh orang yang baik ni berada di mana? Illiyin. Illiyin di mana? Di syurga. Orang yang dalam kubur tuan-tuan, bila dia tanya soalan Munkar dan Nakir tu, selesai, roh dia akan duduk di dalam syurga. Orang jahat kat mana roh dia? Kalla innal kitabal fujjari lafi sijjin. Kat mana sijjin? Dalam kerak bumi, lapis bumi yang ketujuh. Situlah terletaknya segala roh orang yang jahat. Kita boleh tengok tafsir surah Mutaffifin. Tapi macam mana tuan-tuan, bila kita pergi kubur, kita bagi salam, dia jawab, betul tak? Kan sebut dalam hadis, tuan-tuan pergi ziarah. Sebab tu sunat ziarah kubur. Kalau kita ada mak dan ayah dah meninggal, baguslah tuan-tuan buat tahlil, buat kenduri, buat wakaf. Tapi sunat juga pergi ziarah tuan-tuan. Sebab orang yang duduk dalam kubur ni, dia suka orang ziarah dia. Orang dalam kubur suka dia, orang ziarah dia. Macam kita lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada anak-anak, anak tuan-tuan tiap-tiap bulan bagi tuan-tuan sebulan 5,000, tapi dah 5 tahun tak balik, kita pun tak syok, betul tak? Kita bukan nak tu sangat, kita nak jumpa dia. Macam tu lah tentang perumpamaan orang yang dikubur. Kita selalu dah buat tahlil, kita buat sedekah wakaf, tapi free-free pergilah ziarah. Mak dan ayah suka.
Tapi macam mana kita pergi ziarah dia, kita jawab salam, dia jawab, dan dia kenal kita. Sebut dalam hadis, kita mai dia kenal siapa yang ziarah tu. Sedangkan roh dia berada di mana? Di langit, Illiyin. Saya pun risau tuan-tuan, duduk tengok jam, saya pun risau tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Isunya sangat rumit tuan-tuan. Roh ni, konsep ni betul dalam hadis sebut ni. Di sini roh, senang kata konsep roh, masa dan tempat ni tak berguna bila tuan-tuan nak faham roh. Tak boleh tuan-tuan. Allah lagi lah tak boleh. Sebab tu kita tak kata Allah tu jisim. Tahu jisim? Jirim. Jirim ni maksudnya satu objek yang mengambil ruang. Jisim ni yang besar. Jirim yang besar dipanggil jisim. Senang kata jirim ni yang mengambil ruang. Kalau roh pun konsep space and time ni pun macam tak boleh pakai tuan-tuan. Allah lagi lah tuan-tuan. Lagilah kita tak kata Allah mengambil ruang dan sebagainya. Satu hadis tuan-tuan, boleh saya urai sikit? Boleh Imam? Saya pernah sebut kat tuan-tuan satu hadis yang dipanggil apa? Sanad Zahabi. Al-Asanid Zahabiyah, sanad emas. Sebab dalam hadis ni ada 3 imam mazhab. Kita boleh tengok hadis ni dalam kitab riwayat apa? Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad? Anak murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ambil hadis pada dia. Dia mengaji fiqh daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad ambil hadis ni daripada siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ambil hadis ni daripada siapa? Imam Ahmad, imam mazhab tuan-tuan. Dan ni mazhab dia berada di negara Arab. Kebanyakan negara Arab mazhab Hanbali. Imam Syafi'i takkan tak kenal tuan-tuan. Imam mazhab kita lah tuan-tuan, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Imam Syafi'i ambil hadis ni daripada Imam Malik. Siapa Imam Malik? Imam mazhab Maliki. Mazhab dia sekarang berkembang di Afrika, di Tunisia, di Mauritania, di Maghribi, tu belah-belah sana lah tuan-tuan. Sudan. Itu mazhab Maliki. Imam Malik ambil hadis ni daripada siapa? Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri. Ni ulama besar hadis tuan-tuan, Jahabis, ramai anak murid dia. Ibn Shihab Az-Zuhri ambil pada Abdul Rahman ambil daripada ayah dia iaitu sahabat Nabi Ka'ab bin Malik. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nasamatul mu'min ta'irun ya'liqu fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allah ila jasadihi yaumal qiyamah. Hebat tuan hadis ni. Apa makna dia? Roh orang yang beriman, nasamatul mu'min, roh orang yang beriman umpama burung ya'liqu fi syajaratil jannah, yang duduk di pohon-pohon syurga, hatta yurji'ahu Allah, sehingga Allah kembalikan kepada jasadnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nampak tak? Menunjukkan roh orang yang beriman ni, bila dah tanya soal muka nakir, dia duduk dalam syurga. Tapi kita pergi ziarah kubur, dia tahu pula, dia kenal. Konsep roh ni tuan-tuan jangan guna space and time lah, di luar ilmu kita tuan-tuan. Konsep dimensi pun mungkin tak boleh lah tuan-tuan. Hari tu orang duduk bergaduh, tuan-tuan tengok Facebook. Hadis ni sangkaan ke yakin? Orang gaduh, betul tak? Macam mana nak jawab tuan-tuan? Dia macam ni tuan-tuan. Zanni ni bukan masuk sangkaan macam kita sangka tuan-tuan. Dia istilah khusus di dalam usul fiqh. Zanni qat'i. Zanni qat'i. Zanni ni maksud dia benda yang tidak mencapai qat'i. Qat'i ni benda kalau berbeza kafir. Itu qat'i. Qat'i ni contohnya apa tuan-tuan? Semayang zuhur 4 rakaat ni ijma' dah tuan-tuan. Asar 4, tak ada mazhab kata lain. Ni qat'i. Berbeza kafir. Dia 100% tak boleh tolak. Itu qat'i. Zanni ni tuan-tuan apa dia? Zanni ni benda yang mana 95 ke 1%. Khilaf ulama. Contohnya kunut ke tak kunut, betul tak? Kunut tu benda zanni lah. Tapi ijtihadi, bukan sangkaan buta tuan-tuan. Sebab tu kita orang awam wajib tak ikut mazhab. Wajib. Walaupun kita tahu bab kunut ni sama ada kunut ke tak kunut, benda ni zanni. Tak ada ulama kata qat'i. Kalau bab kunut ni bab qat'i, yang mana tak kunut kafir. Angkat semayang kan, baca bismillah tak baca bismillah masa sembelih binatang tu, mazhab Syafi'i sunat, mazhab Hanbali wajib. Ini zanni ke qat'i? Zanni. Tapi ulama berijtihad berdasarkan dalil.
Zanni di sini bukan betul kot, bukan itu. Ni berdasarkan hujah yang Imam Syafi'i tengok, dia keluarkan pandangannya. Zanni ni di istilah khusus, iaitu benda yang adanya perbezaan ulama padanya, bukan sangkaan buta tuan-tuan. Tu silap tu. Kalau sebut sangkaan saja salah tu. Jadi tuan-tuan, qat'i ni apa? Qat'i ni yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang Al-Quran, nampak tak? Tentang hadis mutawatir, ini ijma', tentang perkara-perkara yang telah diijma'kan ni qat'i, tidak boleh berbeza pandangan. Zanni ada berpandangan padanya. Adapun tentang walaupun zanni, kita wajib ikut. Zanni berdasarkan apa? Berdasarkan Quran dan hadis, berdasarkan apa? Qawaid fiqhiyah, keluarnya hujah. Macam tadi hadis saya baca tadi lah tuan-tuan. Ada Imam Ahmad, Syafi'i, Malik, Syihab Zuhri, Abdul Rahman, Ka'ab bin Malik. Boleh tak tuan-tuan jumpa orang dia kata dia tak mau terima hadis ni? Pasal apa? Mungkin Imam Syafi'i tipu. Yang ni boleh kena luku kepala kot. Betul tak tuan-tuan? Boleh kita pergi orang luku kepala kot. Dari segi hukum akal memanglah tuan-tuan, manusia ni tak maksum. Betul tak tuan-tuan? Dari segi hukum akal. Tapi dari segi wakilnya, dari segi realitinya, praktikalitinya, kita tak boleh tuduh orang menipu melainkan dengan bukti. Betul tak? Seorang ulama hadis nak dapat darjat siqah tuan-tuan, bukan senang. Susah. Siqah, nak dapat siqah susah. Abu Zur'ah Ar-Razi, dia ada baca seorang kitab seorang ulama ni, 80,000 hadis yang dia saring. Tengok betul sama dengan apa? Riwayat-riwayat yang lebih siqah, baru dapat gelaran siqah. Susah dapat siqah ni tuan-tuan. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, hadis ni tuan-tuan, ada yang qat'i, hadis mutawatir qat'i, siapa tolak kafir, macam man kadzaba alayhi muta'ammidan falyatawa maqdahu minan nar, ni siapa tolak kafir. Dan kebanyakan hadis bersifat zanni, yang mana zanni tuan-tuan 90 ke 95% adalah tepat. Wajib ikut, ya, ijma' seluruh mazhab Islam tuan-tuan. Seluruh mazhab Islam hadis wajib ikut. Siapa tolak tanpa alasan jatuh fasik. Tolak hadis mutawatir kafir. Boleh lah. Sebab tu kita ada 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali kan. Dan ada banyak lagi mazhab, semua sepakat. Dalil yang paling tinggi sekali di atas segala-galanya 4. Quran, nombor 2, hadis, ijma', qiyas. Jadi tuan-tuan jaga-jaga dengan istilah zanni tu, takut orang keliru tuan-tuan. Dia ingatkan zanni sangka buta. Ya kot, dia ni siqah kot, dia ni member aku. Bukan lagu tu. Salah tu. Bahaya cakap lagu tu. Zanni di sini maksud dia apa? Tidak mencapai qat'i, sehingga ada khilaf di situ. Tetapi wajib ikut tak? Wajib. Tolak boleh jadi fasik kalau tolak saja-saja. Saja kita baca hadis Bukhari, ada orang aku tak percaya hadis ni, mungkin Imam Bukhari tipu. Yang ni jangan. Macam tadi hadis riwayat Imam Ahmad tadi tu, yang saya baca tadi tu, mungkin Imam Syafi'i tipu, mungkin Imam Malik tipu. Dari segi hukum akal dia, manusia tak maksum. Betul. Tapi dari segi praktikalitinya, sejak bila pula Imam Syafi'i ni menipu? Sejak bila pula Imam Ahmad ni menipu? Ulama yang kaji peribadi dia dah bertahun-tahun, yang kaji bertahun-tahun tuan-tuan. Ada kitab Tarikhul Ruwah. Jadi kita kena berhati-hati tuan-tuan bila kita jelaskan zanni dengan qat'i. Zan tu bukan zan terjemah Melayu buta ni tuan-tuan. Zan ni sangka, bukan. Zan ni istilah khusus di dalam usul fiqh. Zanni dengan qat'i. Hatta mazhab-mazhab Islam pun tuan-tuan, khilaf-khilaf ni semua bersebab zanni, bukan qat'i. Tapi wajib ikut tak tuan-tuan? Wajib. Jangan. Kita bukannya ahli dalam bidang fiqh, kena apa? Walaupun khilaf ni bersifat zanni, kita bukan ahli, kita wajib ikut salah satu mazhab. Senang kata kita mazhab Syafi'i lah. Jangan mana-mana kita buat mazhab sendiri tuan-tuan. Baik tuan-tuan, saya mohon maaf dah terlajak. InsyaAllah kita sambung bawah tu lah imam tu. Allah. Bawah tu lah kita sambung. Di mana? Jibril dan Nabi naik ke langit. Langit kedua. Langit pertama jumpa Nabi Adam, akan datang langit kedua. Saya mohon maaf pada kurangan dan sebagainya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu muslimina wa muslimat, mu'minina wa mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarruqana ba'da tafarruqan ma'sumah wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahmuma tuda wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.